Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 23 September 2021. Saya Nur Azira Awang bersama anda dalam Buletin Pahang. Kerajaan Pahang memutuskan kebenaran beribadah bagi jemaah di masjid atau surau adalah dibuka kepada semua, termasuklah jemaah yang masih belum divaksin, bukan warga negara dan juga musafir. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, prosedur operasi standard SOP ini mula berkuat kuasa semalam, manakala SOP lengkap kepada semua pentadbir masjid dan surau di seluruh Pahang akan disediakan oleh Jabatan Agama Islam Pahang, JAIB. Kehadiran jemaah di masjid dan surau kebenaran Jumaat adalah bergantung kepada keluasan kapasiti sesebuah rumah ibadat itu serta tertakluk kepada kemampuan dan kawalan terhadap jemaah oleh pihak masjid atau surau itu sendiri. Kehadiran jemaah juga adalah terbuka kepada semua, sama ada yang telah divaksin atau belum divaksin, manakala jemaah dari kalangan bukan warga negara dan bukan ahli qaryah juga dibenarkan dengan mengikut SOP solat di ruang musafir yang ditetapkan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan turut menggariskan panduan SOP bagi aktiviti pengajian ilmu di masjid dan di surau di mana hanya kuliah subuh dan maghrib sahaja dibenarkan dalam tempoh waktu yang ditetapkan, manakala selain kuliah tersebut perlu mendapat kebenaran daripada JAIB atau Pejabat Agama Islam Daerah PAID. Katanya lagi, aktiviti akad nikah pula boleh dilaksanakan di masjid negeri dan masjid daerah dengan kebenaran PAID, manakala jamuan di masjid atau surau pula perlu mengikut SOP semasa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagi pengurusan jenazah di masjid, surau atau rumah adalah dibenarkan dengan mengikut SOP pengurusan jenazah bukan pesakit COVID-19 yang disediakan. Dalam pada itu, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim berkata, pihak kerajaan masih tidak membenarkan jemputan penceramah, imam atau khatib dari luar negeri ini. Kanak-kanak yang belum balik juga dilarang untuk hadir ke masjid, jemaah yang bergejala ataupun kontak rapat kepada pesakit COVID-19, segala perkumpulan sebelum atau selepas solat jemaah juga dilarang. Bagi memastikan tiada penularan berpunca daripada aktiviti ibadat, kita harap masjid dan surau dapat melakukan sanitasi sekerap mungkin dan mengawal jemaah supaya dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Satu Kesatu Daerah Bantuan Prihatin Pahang BPP masih mencari setiap penerima yang layak untuk dibantu dengan harapan tiada yang terpinggir mahupun tercicir. Ahli Dewan Negeri Muazzam Shah Yang Berhormat IR Razali Kasim berkata, BPP kali ini singgah di daerah Rompin dan ia diterima penuh rasa syukur dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini saya telah buat penyampaian bantuan prihatin kerajaan Pahang dan saya minta terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri Besar dan kerajaan negeri di atas bantuan yang tidak putus-putus daripada kita awal menerima musibah pandemik COVID-19 ini sehinggalah ke hari ini kerajaan negeri tidak putus menyampaikan bantuan, dan pagi ini telah menyampaikan bantuan kepada imam, pemberian jubah imam, penyampaian wang tunai kepada penggerak kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM tahun 2020 dan juga pada pengusaha kantin sekolah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan negeri, terutama kepada Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Marsdi bin Wasman. Sekian, terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM di pekarangan Masjid Daerah Al-Muazzam Shah di Rompin. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Bahagian Masjid dan Surau JAIB, Tuan Haji Ahmad Nizam Abdul Manan dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah JAIB, Ustaz Muhammad Fazli Mat Saman serta Kadi Daerah Rompin, Tuan Murad Datuk Haji Abdul Muttalib.
Sementara itu, beliau berharap kesemua bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi tanda keprihatinan kerajaan negeri kepada setiap daripada mereka. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk pastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun masih hidup dalam cabaran pandemik. Beliau juga berharap agar semua orang dapat menjaga keselamatan diri dalam keadaan angka kes yang masih tinggi saban hari, selain berdoa agar kehidupan akan bertambah lebih baik dan dijauhi daripada penyakit ini. Pahang mencatatkan sebanyak 869 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 316 kes, Temerloh 150 kes dan Pekan serta Jerantut masing-masing 91 kes. Daerah Lipis mencatatkan sebanyak 61 kes, Bentong 49 kes, Cameron Highlands 34 kes, Bera 23 kes, Maran 21 kes, Rompin 19 kes dan Raub 14 kes. Pada hari ini terdapat satu kluster baru iaitu kluster Kampung Terlimau Pos Terisu di Cameron Highlands yang setakat ini mencatat sebanyak 22 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segera ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Kemasukan pelancong ke Pulau Tioman hanya akan menggunakan satu pintu masuk sahaja, iaitu melalui Jeti Tanjung Gemuk sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, ini kerana kesemua kemasukan ke Pulau Tioman adalah melalui jalan darat saja. Sebabnya, pertama sekali adalah sukar untuk kita mengawal dari segi angka. Yang keduanya, jika ada jangkitan COVID dan sebagainya, kita pun sukar nak nyatakan daripada Rompin ke, daripada Tanjung Gemuk ke, daripada Mersing. Jadi, kita mencadangkan supaya hanya satu saja, iaitu di Rompin sajalah tempat, iaitu di Tanjung Gemuk sajalah tempat untuk pelancong-pelancong memasuki Pulau Tioman untuk menaiki bot. Beliau berkata demikian ketika sidang media mengenai pelaksanaan gelembung pelancongan domestik Pulau Tioman di Wisma Seri Pahang yang turut dihadiri Pengurus Besar Tourism Malaysia Pahang, Kamaruddin Ibrahim. Menurut beliau lagi, Kerajaan Pahang juga telah menubuhkan satu pasukan petugas bagi menguruskan kawalan wabak ini yang melibatkan pelbagai agensi. Kawalan wabak ini akan diambil tindakan oleh Pusat Kesihatan Daerah dengan melakukan penilaian risiko jika kes positif dilaporkan melebihi 5 kes dalam satu premis di mana terdapat keperluan mengeluarkan arahan penutupan premis dan sanitasi dilakukan. Arahan kuarantin akan dikeluarkan kepada kontak rapat yang telah dikenal pasti dan sanitasi kawasan premis akan dilakukan oleh pemilik premis tersebut dengan penyeliaan daripada pasukan kesihatan. Tambah beliau lagi, keanggotaan Tioman Task Force ini akan melibatkan 6 bahagian iaitu kawalan pandemik, keselamatan, kawalan pintu masuk, pengindahan bandar, pelancongan dan komuniti. Tioman mampu menampung kira-kira 250,000 pelancong setahun dengan menawarkan 1,821 bilik daripada 103 hotel dan chalet yang ada, 30 pusat menyelam, 3 orang pemandu pelancong dan 88 orang pemandu bot. Penduduk Kampung Alok Ara dan Kampung Langgar serta 23 kampung lain di daerah Pekan kini mula mendapat perkhidmatan internet yang lebih baik setelah kerja-kerja pembinaan 2 buah menara baru dan menaik taraf 23 stesen pemancar telah siap dilaksanakan sejak 31 Ogos 2021 lalu.
Antara kampung dan kawasan yang terlibat adalah Kampung Landai, Kampung Paya Tasik Mentiga, Bandar Dua Paloh Hinai, Nenasi, Kampung Dusun, Kampung Cawai, Ladang Bebar, Kampung Batuk 16, Kampung Pandan, Kampung Badung Dalam, Kampung Pengkalan Kulim, Permatang Becai, Simpang Cini, Pramujaya 3, Taman Mentiga Jaya, Taman Perdana Peramu, Taman Intan Peramu, Felda Cini 1 hingga 4, Kampung Permata dan Kampung Ketapang. Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, beliau telah diberi taklimat oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkenaan pencapaian terkini semua projek-projek yang sedang dilaksanakan Kerajaan Pahang bersama SKMM dalam meningkatkan pencapaian internet serta telekomunikasi di seluruh negeri Pahang termasuk di Pekan. Katanya, secara keseluruhannya, di bawah pelaksanaan projek infrastruktur komunikasi pelan jalinan digital negara jendela Pekan, sebanyak 22 menara baru akan dibina dan 126 stesen pemancar akan dinaik taraf ke rangkaian 4G telah dirancang. Jelasnya, bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, sebanyak 2,099 premis akan disediakan dengan capaian rangkaian gentian optik. Manakala di seluruh negeri Pahang, sebanyak 270 menara baru akan dibina dan 893 buah kawasan terlibat dalam usaha menaik taraf stesen pemancar 3G kepada rangkaian 4G dan semua projek ini sedang dilaksanakan berperingkat serta dijangka siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2022. Beliau dalam masa yang sama berterima kasih kepada SKMM dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan usaha dilakukan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail selaku Ketua Kerajaan Pahang yang sentiasa komited meningkatkan pencapaian internet dan telekomunikasi di seluruh negeri ini. Geran penyelidikan yang diberikan oleh Kerajaan Pahang dilihat dapat membantu pemeliharaan biodiversiti di Taman Negeri Rompin oleh para penyelidik. Salah seorang penerima geran penyelidikan, Dr. Nazirah Muhammad Abdullah daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM berkata, geran sebanyak RM10,000 ini dapat membantu mereka melakukan pemeliharaan dan skop kajian yang dilakukan. So, saya mendapat geran kajian daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang yang mana kita fokus, kajian saya fokus kepada kita nak buat laluan semula, model laluan semula kepada gajah. Itu inilah, dan kita diberi 10K untuk melaksanakan kajian inilah. Terima kasih kepada sumbangan yang diberikan untuk kita menjayakan kajian yang boleh membantu untuk dari segi kita melihat bagaimana pemeliharaan gajah itu boleh dilakukan dengan framework yang kita hasilkan ini, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas sesi penyampaian surat tawaran dan mock check Geran Penyelidikan dan Pendidikan Perhutanan Taman Negeri Rompin bagi tahun 2020 semalam. Majlis penyampaian geran berkenaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail. Menurut Dr. Razak Terhim daripada Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM, beliau akan mengkaji kehadiran cendawan bercahaya pada waktu malam di Taman Negeri Rompin menggunakan geran yang diterima ini. So pada hari ini saya mendapat cek bernilai RM10,000 daripada Jabatan Perhutanan Negeri Pahang untuk satu kajian kulat bercahaya ataupun biopendicular kulat ataupun cendawan bercahaya pada waktu malam sebagai tarikan ekor pelancongan baharu di Taman Negeri. So kajian ini akan mengkaji kehadiran kulat bercahaya di Taman Negeri dan melihat spesies-spesies yang ada dan sebagai untuk tarikan ekor pelancongan tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Sementara itu, menurut Dr. Zarul Hazrin Hashim daripada Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat
Universiti Sains Malaysia USM berkata, geran penyelidikan ini akan digunakan bagi kajian diversiti mamalia kecil dan iktiofauna di Taman Negeri Rompin. Pada majlis ini saya telah diberikan sumbangan sebanyak RM10,000 untuk kajian diversiti mamalia kecil dan iktiofauna di Taman Negeri Rompin. Jadi kajian ini akan maksudnya kita kaji inventory haiwan-haiwan yang ada di Taman Negeri Rompin atas dasar memelihara khazanah negara. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.